Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV bersama lagi di dalam Q&A bersama aku, Fans Tribute khas untuk anda. Aku ingin menjawab sebarang persoalan yang telah anda ajukan di beberapa video aku sebelum ni. Ada yang memang aku telah jawab lah anda punya persoalan tu. Tapi kita untuk bilang orang memudahkan lagi jawapan dia dan supaya semua orang juga boleh tahu mengenai, ada juga boleh dengan soalan tersebut adalah isu semasa, bertanya mengenai status pemain dan juga ada benda-benda lain lah yang dipersoalkan. So aku akan jawab pertanyaan anda di video ini. Stay tune. Tapi sebelum tu aku mau beritahu apa sebarang pendapat yang aku berikan nanti adalah pendapat peribadi aku saja. Aku tidak cakap aku betul. So terpulang kepada anda untuk menerimanya atau tidaklah. Tapi sekiranya anda ada pendapat lain mengenai jawapan yang telah aku berikan, anda boleh tekannya di ruang komentar di bawah. So kita boleh bincang juga di sana, tiada masalah. So jom kita tengok soalan yang pertama. Anyway, macam ada 6 ke 5 soalan ke ni. Jadi stay tune je lah. Okey guys, soalan pertama lebih kepada bertanyakan bila Liga bermula dan juga bila start jual season pass. Ini datang daripada brother Sahidin, Lasius 70 dan juga Ronnie Oyol. So Sahidin dan Lasius bertanya bila start Liga dan Ronnie bertanyakan bila season pass start dijual. So menurut pencarian aku dan juga statement yang dikeluarkan oleh pihak penganjur untuk liga tempatan kita ni, untuk Liga Super lah, yang lain tu aku dah check lah, tapi rasanya sama aja mungkin. Liga Super akan bermula pada 24 Februari. Ya betul, 24 Februari 2023 ni, dengan termasuknya beberapa pasukan baru di dalam saingan Liga Super. Kalau aku tak silap ada dalam 16 ke 18 gitu, tapi masih belum confirm lagi lah, pasal ada yang macam mau join, lepas tu tidak mau join, begitu isu dia sekarang ni. So untuk season pass ini kita akan tunggu statement yang bakal dikeluarkan oleh Sabah FC sendiri. So di mana kita boleh follow benda ni, kita boleh check di Sabah FC punya official Facebook page. Okay, diorang akan sentiasa letak update dan juga iklan-iklan terkini di sana, dan kamu juga boleh follow Twitter ataupun IG diorang sendiri. So far setakat ni, sama ada kamu follow dia punya Facebook, IG ataupun Twitter, diorang memang laju juga diorang update lah. Soalan seterusnya datang daripada Arnis Hamidi, Aldi Setio dan juga Mr. Fred. Aldi Setio ni kalau aku betul lah, dia ni macam diorang dari Indonesia ni. So aku macam Indonesian lah. So aku terkejut juga bila aku dapat tahu tu. Macam aku tak sangka pula sampai ke sana. Tapi ni ada kemungkinan besar kena mengena dengan Sadil berada di Sabah jugalah. Apapun rasa bangga juga kalau Aldi ni berasal dari Indonesia. So orang Indonesia tengok punya video, aku gembira jugalah, dan terima kasih so much lah untuk orang yang bukan berada di Malaysia yang menonton video ni. So ceritanya, persoalannya adalah mengenai Sadil. Adakah Sadil akan disambung kontrak dan juga walk up, dan aku akan sertakan juga mengenai Jackson di sini. Halang-halang sudah dipertanyakan, so aku akan sertakan mengenai status Jackson juga. So Sadil, seperti mana kita tahu kalau kita follow beberapa YouTuber yang lain dan juga maklumat daripada artikel-artikel di social media, Ivan Okim Sui sendiri ada mengatakan yang Sadil memang dalam perancangan OKS. Memang OKS mau Sadil berada dengan Sabah FC, dan dikatakan juga status dan deal yang Sadil akan menandatangani kontrak tersebut dan terus berjuang bersama Sabah FC bagi musim akan datang. Dan seperti mana kita tahu, statement yang dikeluarkan oleh Sadil sendiri sewaktu di interview, Sadil ada mengatakan yang dia lebih untuk memberi fokus untuk Piala AFF terlebih dahulu sebelum bercerita mengenai status beliau bersama Sabah FC. So apa yang boleh aku katakan di sini, status Sadil Ramdhani berada di dalam keadaan yang bagus lah, aku boleh cakap. Yang aku yakin Sadil akan terus bersama kita bagi saingan bola sepak bersama Sabah musim 2023. Bagi Wakam pula, itu pun tidak ada sebarang artikel yang aku jumpa di sosial media maupun di Facebook atau di mana-mana. Tapi again, artikel yang sama juga, komen dari aku lupa sudah Makan Bola kah atau apa punya
apa ni, berita tu, aku lupa soal. Tapi again, OKS ada mengatakan untuk mengekalkan Amri Yahya dan juga Badrul Bacteria bersama-sama FC kerana mereka hikmat dan juga pengalaman mereka masih diperlukan untuk bersama Sabah FC. So itu plan OKS untuk skuad Sabah FC bagi tahun 2023. Tapi untuk Wakam sendiri tidak ada statement lagi dikeluarkan, tapi bagi aku rasa Wakam akan stay lah bersama kita. Dan untuk Jackson D'Souza pula guys. Okay, untuk Jackson pula, kamu follow dia punya IG. Okay, kamu cek IG dia, Jackson something official apa nama dia tu. Di sana ada telah di latest lah. Ini sewaktu video ni rekam, latest post dia aku tengok. Dia mengatakan thank you. Aku nak, yang lain tu aku nak faham lah apa komen orang lagi tu, kerana itu bahasa Brazil. Tapi untuk yang Sabahan punya komen, aku tahu lah memang ada orang Sabahan sana, rata-rata mengatakan terima kasih dan good luck for your future. So maksudnya Jackson memang tidak akan bersama kita lagi untuk saingan bagi tahun 2023. Weh, sayang jugalah sebenarnya, pasal bagi aku dia memang bagus, aksi dia memang bagus untuk musim lepas, cuma kecederaan saja yang menghantui beliau. Okey, ini adalah persoalan mengenai siapa yang patut diturunkan dan juga siapakah akan berada di bahagian defensif sebelah kiri kita. So, persoalan daripada Glory Till End yang ada menyatakan situ, namun terdetik persoalan tentang posisi penjaga gol utama The Rhinos. Rasa-rasanya adakah Khairul Fahmi ataupun Damien Lim? Okey, persoalan yang bagus. Pasal aku berbelah bagi tentang dua benda ni. Sama ada aku ingin menurunkan player yang betul-betul berpengalaman untuk menjaga gawang aku, ataupun aku perlu menurunkan satu player yang boleh dikatakan muda yang mempunyai potensi yang cukup bagus dan telah mempamerkan satu persembahan yang cukup bagi aku cukup menyenangkan lah, di mana the only penjaga gol yang menyelamatkan sepakan penalti daripada Bergson, iaitu Damien Lim lah. So again, ini adalah merupakan satu orang keputusan yang berbelah bagi. Tapi kalau kamu tanya aku untuk saingan tahun 2023 ni, adalah lebih baik Damien Lim diberikan minit permainan yang secukupnya. Aku dah cakap as a starting 11 ataupun hikmat Apek sudah tidak diperlukan. Tapi aku cuma ingin mengatakan di sini, Damien Lim perlu diberi minit permainan yang setinggi yang mungkin di persaingan Liga Super. Bukan di Piala FA, bukan di Piala Malaysia. Piala itu memang bagi aku, especially Piala FA, memang wajib lah mana-mana tim akan menurunkan kesebelasan utama yang kedua mereka, bukan kesebelasan utama mereka. So Damien Lim bagi aku memang wajib diturunkan untuk Piala FA, tapi aku mau melihat dia lebih minit permainan untuk di saingan Liga Super nanti. Mungkin kalau macam kurang yakin untuk meletakkan dia menghadapi pasukan-pasukan besar seperti mungkin Selangor, Terengganu ataupun JDT, kita boleh cuba untuk turunkan dia menentang pasukan yang berada di bawah saingan Liga Super nanti, ataupun mungkin beberapa klub baru yang masuk untuk mengisi slot bagi Liga Super nanti. Dan untuk defensive left, okey, kita ada dua. Okey, satu, kejap aku ada tulis tu, mana sudah. Sorry guys, aku kira aku hafal tapi aku lupa. Satu, defensive left back, kita ada Ardinesh, Gerald Gadit setakat ni. Aku dah pasti status Gerald Gadit sekarang. Dan juga Daniel Ting. Itu. So, Daniel Ting, kalau kita tengok di Transfermarkt, dia dominant position dia adalah di bahagian center back. Tapi kalau kita tengok persaingan dia, permainan dia bersama di Kuala Lumpur, especially sewaktu mereka menentang JDT di Piala Malaysia, KL City menang perlawanan tu, Daniel Ting berada di bahagian left back. Dan ada juga beberapa perlawanan, aku cuba cek lah perlawanan Daniel Ting dulu-dulu. Ada juga beberapa perlawanan dia beraksi di bahagian center back. Tapi daripada apa yang aku tahu, Daniel Ting boleh beraksi di kedua-dua position bagi aku dengan comfortable lah. So tiada masalah untuk tu. Tapi dari segi rotation, so far mungkin ada ketinggalan lagi beberapa player lain yang ada bersama Sabah FC sekarang. Untuk ada dua pemain saya di bahagian tu, itu Ardinesh juga Daniel Ting. Aku rasa perlu ada satu orang lagi backup, at least ada tiga. Mungkin pemain muda ataupun pemain yang jarang digunakan
untuk kesebelasan Sabah FC diletakkan sebagai pengganti ketiga, membuatkan rotation kita lebih sesuai lah, lebih bagus rotation dilakukan. Seterusnya, soalan daripada Arnes Hamidi yang menyatakan apa pendapat aku mengenai Stu punya persembahan untuk AFF Cup tahun 2022 ni. Dia, kalau bukan kerana player JDT menarik diri daripada menyertai AFC ni, Stu tidak akan. Ini pendapat aku, again, ini pendapat aku so aku tidak cakap apa yang aku bakal beritahu ni betul, ini pendapat aku saja. Sekiranya pemain JDT tidak menarik diri untuk bersama skuad Harimau Muda bagi saingan AFF ni, aku rasa Stu tidak akan mendapat minit permainan di dalam perlawanan yang telah kita lalui lah. Kemungkinan besar dia akan berada disenaraikan di dalam skuad Harimau Melaya, tapi untuk dia mendapat minit permainan seperti mana kita nampak hasil daripada beberapa perlawanan yang telah kita lalui ni, aku rasa kita tidak akan nampak dia diletakkan sebagai kesebelasan utama, tapi kemungkinan akan dimasukkan secara sub lah. Dan ini adalah merupakan orang batu loncatan yang cukup bagus untuk Stu. Stu sendiri telah mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya, dengan menunjukkan, membuktikan yang dia adalah merupakan satu player yang patut diberi perhatian dan mempunyai profilik yang cukup bagus untuk mengemudi di bahagian tengah Sabah FC especially, dan juga klub Harimau Melaya kita ni lah. Dan ini telah terbukti. Aku personally sendiri berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh Stu, kecuali untuk Thailand tu lah. Tapi okay, itu perancangan Kim Panggon, so itu pasal mungkin tidak berapa nampak sangat kelibat Stu. Tapi untuk beberapa perlawanan yang telah dilalui oleh Stu sebelum ni, baik friendly, baik AFF punya perlawanan, thumbs up lah. Aku bagi Stu thumbs up. Macam pernah aku post juga di community Facebook aku, OKS memang tersenyum melihat persembahan Stu kerana terbukti dia punya, bilang orang, perancangan dia, pancingan dia untuk mendapatkan Stu telah membuah hasil. Okey, soalan seterusnya ni lebih kepada macam dia meluahkan perasaan daripada ini dalam Max Dusun Empire channel. Dia bukan marah. Mungkin kalau kita baca macam tu nampak macam marah, tapi bagi aku dia meluahkan perasaan lah. Macam dia rasa kenapa perlu ambil lagi pemain dari Asia Tenggara sedangkan Sadil sudah ada, lepas tu Chantia lagi. So again, ini pendapat aku. Pandangan kita mungkin berbeza, tapi ini daripada apa yang aku amatilah. Sadil dan Chantia adalah merupakan dua player yang cukup berbeza, bermain untuk negara yang berbeza, umur yang boleh umur berbeza sangat, aku dah pasti pula, dan juga posisi yang berbeza. So dengan Sadil berada di Sabah FC selaku winger untuk menggerakkan bahagian kanan, dan juga seperti mana kita tengoklah dia bermain di bahagian kanan dan juga kiri pasukan Sabah FC. Dan dengan adanya Chantia di bahagian hadapan, itu beza dia. Sadil adalah winger, Chantia adalah merupakan striker. Bagi aku boleh membuatkan satu connection yang cukup bagus. Kerana kalau kamu follow pada video aku sebelum ni, aku dah menyatakan bahawa Chantia telah beraksi sebanyak 21 perlawanan dan telah menjaringkan 21 gol dalam perlawanan tersebut, membuatkan dia merupakan salah satu striker yang profilik yang cukup bagus lah untuk di Liga Utama tempatan beliau. Walaupun mereka ni tidak pernah bersemuka, aku rasa apatah lagi untuk beraksi sama-sama, tapi dengan usia kedua-dua player ini yang cukup muda, sekiranya Sadil kekal bersama Sabah FC dan Chantia ada bersama kita, link up ataupun persefahaman boleh diwujudkan lebih awal sekiranya kedua-dua player ini setia untuk kekal sama Sabah FC. Kerana kita perlu tahu Darren Lock berumur 30-an. So again, kalau Darren Lock mampu untuk memberikan aksi seperti mana yang telah ditampilkan oleh Amri Yahya, dia adalah merupakan satu aset yang kita boleh simpan. Tapi sekiranya Darren Lock contoh mungkin kecederaan atau membuat keputusan untuk pergi ke klub lain, ataupun cedera, so tidak dapat beraksi seperti mana yang telah aksi yang beliau tampilkan sebelum ni. So dengan adanya Chantia di klub kita, dia boleh mengisi kekosongan tersebut dengan serta-merta
again membuatkan rotation cukup bagus, depth squad yang cukup bagus dan juga replacement yang kita tidak perlu risaukan sekiranya Darren Lock atau mungkin Njoku ataupun mungkin mana pemain yang ada sekarang sudah decide untuk tidak bermain lagi bersama Sabah FC. Dan soalan seterusnya, soalan terakhir daripada YouTube. So ini ada politik-politik sikit lah. So bro, apa pendapat kau pasal isu politik dan peretakan jawatan Bung Mokhtar sebagai Presiden SAFA? Okay. Again, pendapat aku, okay, mungkin aku salah pasal aku tak berapa follow sangat ataupun tak berapa tahu sangat apa contribution secara direct Bung Mokhtar untuk SAFA dan juga SFC. Tapi pendapat aku begini, Bung Mokhtar adalah merupakan satu individu yang mempunyai pengaruh yang cukup tinggi di Sabah ni. Dari segi kewangan, aku rasa dia not bad jugalah kewangan ataupun financially Datuk Bung Mokhtar ni. Dan juga pengaruh beliau tu, ini pendapat aku pengaruh beliau Bung Mokhtar bersama SAFA dan juga SFC memberi impact yang besar untuk membawa masuk sponsor untuk mensponsor Sabah FC bagi saingan Liga 2023 dan of course untuk saingan Liga 2000 yang akan datang lah. Dan decision Bung Mokhtar tu meletakkan jawatan selaku yang tertinggi di SAFA itu adalah berdasarkan daripada keputusan beliau sendiri yang ada dua sebab. Satu adalah kerana ingin menumpukan kerjaya politik beliau dan satu lagi dinyatakan, aku baca bukan aku cakap, tidak berpuas hati dengan performance Sabah FC bagi tahun 2022 kerana dalam kedudukan yang tidak konsisten lah. Sekejap satu, lepas tu dua, lepas tu last jatuh tiga, yang membuatkan antara reason yang membuatkan Datuk Bung Mokhtar untuk membuat keputusan tersebut. Tapi bagi aku yang paling besar reason Datuk Bung Mokhtar adalah kerana beliau ingin menumpukan lebih kepada kerjaya politik beliau. So again, seperti mana yang aku katakan di awal video tadi, mungkin akan memberi impact bahagian sponsorship. So sewaktu ada Bung Mokhtar, macam petik jari siap sponsor masuk. Tapi dengan ketiadaan Bung Mokhtar, mungkin SFC perlu berusaha lebih sedikit lagi untuk meyakinkan orang untuk sponsor bersama Sabah FC. Dan bagi aku pengganti untuk slot yang telah tinggalkan oleh Bung Mokhtar, perlunya orang yang mempunyai credibility dan pengaruh yang cukup tinggi lah bagi menjaga Sabah FC ini sendiri. Okay, itu dia guys. Basically macam ada 6 soalan, tapi kalau kita pecahkan sebenarnya ada lebih daripada 6 lah. Cuma aku satukan saja soalan tu mengikut kategori dia supaya lebih senang soalan tu dijawab dan kamu tak perlu lama-lama sangat tengok video aku ni. So yeah, itu adalah soalan yang telah diajukan di beberapa video aku kumpulkan di video Q&A bersama anda ni. Diharap anda berpuas hati dengan jawapan yang diberikan, dan sekiranya kamu ada macam salah tu Wan, macam ada lagi ni Wan, so sila tekannya di ruang komentar di bawah supaya kita sama-sama dicerahkan penjelasannya untuk soalan-soalan tersebut. So sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Assalamualaikum.